Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Afnan. Oke, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Oke, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa alaina min khazain ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Jadi, okey, buka buku teks bahasa Melayu, muka surat 130. Okey, hari ini kita masuk dengan tema yang baharu, iaitu tema yang ke-7, pertanian dan penternakan. Kalau pertanian maksudnya tentang penanaman pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, itu pertanian. Kita bercucuk tanam, tanam sayur ke pokok ke, berkaitan dengan pokok, itulah pertanian. Kalau penternakan pula, penternakan ni maksudnya kita pelihara binatang. Itu penternakan. Kalau pertanian merujuk kepada tumbuh-tumbuhan, penternakan pula merujuk kepada haiwan. Contoh dia kat sini, pertanian, tengok dia tanam apa ni? Tanam sawah padi. Kalau penternakan, okey, dia tanam apa? Dia bela apa ni? Dia pelihara apa ni? Pelihara ikan. Itu yang dimasukkan dengan pertanian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Itu yang dimasukkan dengan pertanian dan juga penternakan. Okey, siapa yang baru masuk, boleh buka buku teks bahasa Melayu, muka surat 130. Buku teks bahasa Melayu, muka surat 130. Hari ini kita masuk dengan unit yang baharu, iaitu unit yang ke-19. Kreatifnya petani kita. Okey, kreatifnya petani kita, unit yang ke-19. Okey, mari kita baca petikan ini dan kita cuba fahami petikan ini bercakap tentang apa. Okey, yang pertama, pesawah moden. Okey, pesawah zaman dulu dan pesawah zaman sekarang tak sama. Kalau zaman dulu ramai pesawah pakai tulang empat kelab dia orang untuk tanam pokok, buat bercucuk tanam. Tapi kalau pesawah zaman sekarang semua dah moden, tengok dia gunakan apa ni? Ini dipanggil sebagai drone. Tengok drone. Pesawah moden ni digunakan drone. Okey, tengok baca. Pesawah moden. Encik Hasif membawa Zara dan Dina bertemu dengan rakannya Encik Azli, pesawah moden. Okey, ini Encik Azli. Siapa Encik Azli? Pesawah moden. Siapa dua orang perempuan ini? Ini ialah Zara dan Dina. Encik Azli ni pesawah moden. Tengok dia gunakan drone apa ni? Dia gunakan apa ni? Pesawah. Bila pesawah, Encik Azli ni bercucuk tanam. Dia tanam apa ni? Tanam sawah padi. Okey, mari kita tengok perbualan. Yang pertama, Zara tanya ni, Pakcik Azli, apakah objek yang sedang terbang itu? Itu drone, Zara. Pakcik Azli, apakah yang disemburkan oleh drone itu? Dina, drone itu menyemburkan racun perosak di sawah padi. Okey, Encik Azli ni pesawah moden. Dia bercucuk tanam. Dia tanam apa? Dia tanam sawah padi. Tengok dia gunakan apa ni? Untuk kat sini dia bagi tahu, itu ialah drone. Semua kenalkan drone ni apa? Drone ni pesawat kawalan jauh yang kita gunakan ni. Pesawat drone ni dia buat apa? Drone itu menyemburkan racun perosak di sawah padi. Tengok yang keluar-keluar ni, ini ialah racun. Itu yang dimasukkan dengan pesawah moden. Kalau zaman dulu, dia racun, gunakan tangan dia orang sendiri letak atas cucuk tanam tu, atas pokok-pokok. Tapi kalau pesawah zaman sekarang, dia sembur racun perosak, gunakan apa? Gunakan drone. Itu yang disemburkan drone ni, yang keluar-keluar ni.
Sawah padi ni luas. Jadi bila gunakan drone, mudahlah kerja pesawah zaman sekarang. Kawal je drone ni pun akan pergi terbang dan dia pun akan semburkan racun perosak. Itu yang pertama. Boleh faham setakat ni? Okey, tadi tengok dekat bawah ni. Yang ni dekat rumah dan. Okey, ayah Zara tanya, Zara, apakah kelebihan penggunaan drone dalam bidang pertanian? Dekat atas tadi kita dah terangkan dah kelebihan dia. Ayah dia tanya, apakah kelebihan penggunaan drone dalam bidang pertanian? Okey, kat sini dia dah bagi tahu dah kepada kita. Dia dah bagi dah jawapan dia. Kelebihan penggunaan drone dalam pertanian. Okey, macam mana nak jawab? Penggunaan drone dalam pertanian dapat menjimatkan tenaga kerja manusia. Drone dapat memantau kawasan pertanian yang lebih luas. Kawalan perosak juga dapat dijalankan secara berkelompok. Okey, apa kelebihan kita gunakan bila kita gunakan drone ni dalam pertanian? Yang pertama dia bagi tahu, penggunaan drone dalam pertanian dapat menjimatkan tenaga kerja manusia. Okey, dalam gambar dekat atas tu, dia gunakan drone untuk menyemburkan racun perosak. Jadi, jimatlah tenaga manusia. Kalau manusia yang buat, slow, dia akan lambat. Sebab kena pergi sawah padi luas. Tapi bila gunakan drone, cepatlah jimatkan tenaga kerja manusia. Yang kedua, drone dapat memantau kawasan pertanian yang lebih luas. Sebab apa? Sebab drone ni boleh terbang dan ada kamera. Jadi kita boleh nampak jarak jauh. Yang ketiga, kawalan perosak juga dapat dijalankan secara berkelompok. Kawalan perosak ni maksudnya kalau ada binatang ke apa, kita boleh gunakan racun perosak. Dan Zara pun tanya, bagaimanakah drone meringankan beban kerja petani? Macam mana drone ni meringankan beban kerja petani? Contoh dia, cara dia mungkin boleh, drone ni dapat membantu meracun lebih cepat. Kalau yang ke atas ni, tengok dia racun lebih cepat. Dia terbang je. Terbang dan dia pun sembur racun-racun. Lagi cepatlah semburan racun itu dibuat kalau nak dibandingkan dengan manusia sendiri yang buat. Okey, setakat ini semua jelas? Semua jelas setakat ini? Ada siapa nak tanya soalan? Jelas. Okey, siapa yang baru masuk? Okey, kita pergi dengan muka surat yang seterusnya. Muka surat 131. Muka surat 131. Okey, ini dipanggil sebagai apa? Yang kat bawah dia bagi ni, melakukan gurindam. Ini ialah gurindam. Tajuk gurindam ia ialah gurindam keranamu petani. Okey, setakat ini Muallim dah ajar kepada awak cara kita nak melafazkan pantun dan sajak. Kita dah belajar pantun, dah belajar sajak. Dan Muallim pun dah ajar awak tentang syair. Macam mana kita nak melafazkan syair, nak melagukan syair. Dan untuk yang keempat ni ialah tentang gurindam. Ini gurindam. Ini petikan gurindam. Okey, kalau sajak dan pantun, lafaz dia akan ada jeda. Jeda ni maksud dia berhenti sekejap. Kalau pantun, okey, cara kita melafazkan pantun dia akan bunyi macam ni. Keranamu petani, kami pun kenyang. Kehidupan kami bertambah senang. Wahai petani, tingkatkan potensi. Bersama-sama kita berinovasi. Itu lafaz pantun dan juga sajak. Contoh lagi, kita boleh gunakan buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Itu lafaz pantun dan juga sajak. Tetapi kalau syair dan gurindam, dia bunyi lain sikit. Kalau syair dan gurindam, dia lafaz dia macam kita menyanyi. Kalau syair dan gurindam. Okey, awak tengok ke depan ni, Muallim akan terangkan kepada awak cara lafazkan gurindam. Okey, gurindam dalam buku teks awak tu muka surat 130. Tajuk gurindam ialah gurindam keranamu petani.
Okey, awak tengok buku awak tu, tengok petikan gurindam keranamu petani tu, yang duhai petani memerah keringat. Waalaikumsalam. Okey, buka buku teks muka surat 131. Buku teks muka surat 131. Okey, dalam buku teks 131 tajuk gurindam, gurindam keranamu petani. Okey, petikan gurindam tu awak tengok dalam buku teks awak tu. Dan ini cara kita melafazkan gurindam. Ingat, syair, gurindam, cara lafaz dia macam lagu. Dia macam kita menyanyi. Kalau sajak dan pantun, dia ada intonasi dia. Okey, awak dengar ni. Pantun persembahan gurindam. Duhai petani memerah keringat, bertemankan tulang empat kerat. Keranamu petani kami pun kenyang, kehidupan kami bertambah senang. Wahai petani, tingkatkan potensi, bersama-sama kita berinovasi. Drone digunakan menabur pajak, bijak petani mudahkan kerja. Petani moden meningkat hasilnya, teknologi baharu dimanfaatkannya. Sekiranya petani sudah berjaya, tandanya negara semakin kaya. Senja pun sudah mula menjelang, ayo petani marilah pulang. Gurindam. Itu cara kita melafazkan gurindam. Ingat, gurindam dan syair, cara lafaz dia macam kita menyanyi. Kalau pantun ataupun sajak, bunyi dia akan macam ni. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Itu lafaz sajak dan pantun. Tapi kalau syair dan gurindam, lafaz dia macam kita menyanyi. Okey, Muallim bagi awak dengar sekali lagi, awak cuba ikut slow-slow, awak cuba belajar slow-slow. Ini cara kita melafazkan gurindam. Gurindam keranamu petani, buku teks muka surat 131. Duhai petani memerah keringat, bertemankan tulang empat kerat. Keranamu petani kami pun kenyang, kehidupan kami bertambah senang. Wahai petani, tingkatkan potensi, bersama-sama kita berinovasi. Drone digunakan menabur pajak, bijak petani mudahkan kerja. Petani moden meningkat hasilnya, teknologi baharu dimanfaatkannya. Sekiranya petani sudah berjaya, tandanya negara semakin kaya. Senja pun sudah mula menjelang, ayo petani marilah pulang. Okey, itu cara kita melagukan gurindam. Okey, setakat ni semua okey tak? Boleh tangkap tak? Semua jelas tak? Nanti lepas ni awak cuba belajar. Tengok buku teks awak tu. Dalam buku teks awak tu ada QR code dia dah bagi kepada awak. Ni QR code ni awak boleh scan untuk ni lagu dia. Macam mana kita nak melafaz, melagukan gurindam. Okey, setakat ni semua jelas tak? Ada siapa nak tanya soalan tak berkaitan dengan gurindam? Semua jelas tak? Okey, gurindam tadi berkaitan dengan petani. Kenapa dengan petani ni? Okey, tajuk gurindam kita ialah gurindam keranamu petani. Itu tajuk gurindam. Ini gurindam dia dalam kotak yang warna kuning ni. Buku teks bahasa Melayu muka surat 131. Buku teks 131. Okey, tengok beritahu. Encik Hasif membawa keluarganya ke Expo Pertanian
Di sana mereka menonton persembahan gurindam. Inilah gurindam dia berkaitan dengan petani. Tengok yang pertama dia bagi tahu. Duhai petani memerah keringat, bertemankan tulang 4 kerat. Duhai petani, maksudnya petani ni orang yang bercucuk tanam lah, yang tanam pokok. Memerah keringat ni maksud dia dia orang letih buat kerja, memerah keringat, berpanas tulang, berpeluh, berpeluh, duduk bawah cahaya matahari, tanam pokok-pokok, tanam sawah padi. Itu yang dimaksudkan memerah keringat, bertemankan tulang 4 kerat. Tulang 4 kerat ni maksudnya tangan kita lah, tangan kita, tangan kanan, tangan kiri, kaki. Itulah tulang 4 kerat. Gunakan tulang kita, badan kita untuk bercucuk tanam. Keranamu petani, kami pun kenyang. Petani ni dia dah tanam pokok, bercucuk tanam sayur-sayur yang awak makan tu, semuanya kerana petani yang tanam. Sebab tu awak pun kenyang. Kehidupan awak pun bertambah senang, dapat makan sayur-sayur. Wahai petani, tingkatkan potensi, bersama-sama kita berinovasi. Maksudnya majukan diri. Petani zaman dulu dan petani zaman sekarang tak sama. Zaman dulu guna tulang 4 kerat je, guna kaki, guna tangan. Zaman sekarang tadi dah gunakan drone, itu yang maksudnya berinovasi. Drone digunakan menabur baja, bijak petani mudahkan kerja. Tadi dalam gambar tadi gunakan baja untuk, gunakan drone untuk taburkan baja ataupun nak taburkan racun perosak, gunakan drone dah sekarang ni. Bijak petani mudahkan kerja. Petani moden meningkatkan hasilnya, teknologi baru dimanfaatkannya. Teknologi baru ni sebagai contoh yang tadilah drone. Gunakan drone untuk tingkatkan hasil. Gunakan drone untuk ambil percepatkan hasil tanaman. Sekiranya petani sudah berjaya, tandanya negara semakin kaya. Senja pun maksudnya bila petani dah gunakan teknologi sekarang, maksudnya petani kita ni dah berjaya. Dan bila petani kita berjaya, maksudnya negara kita semakin kaya. Dan yang terakhir, senja pun sudah mula menjelang, ayuh petani marilah pulang. Petani ni kerja dari pagi sampailah maghrib. Bila dah petang dan nak maghrib, senja pun mula menjelang, marilah pulang. Okey, boleh jelas setakat ni? Okey, tengok maksud petani dia bagi kat kita ni. Gurindam ini bercerita tentang sumbangan petani kepada pertanian negara. Bidang pertanian ialah sumber makanan negara. Bidang ini juga menjanakan ekonomi negara. Pelbagai inovasi telah dihasilkan dalam bidang pertanian. Teknologi ini memudahkan kerja petani pada masa kini. Gurindam ini bercakap tentang apa? Dari gurindam dalam kotakan kuning tu maksud dia apa maksud gurindam tu? Okey, kat sini bagi kita. Yang pertama, gurindam ini bercerita tentang sumbangan petani kepada pertanian negara. Pertanian ni maksudnya bercucuk tanam, tanam pokok-pokok. Tanam sayur ke, sawah padi ke, buah-buahan ke. Itu gurindam ini bercerita tentang sumbangan petani kepada pertanian negara. Bidang pertanian ialah sumber makanan negara. Bidang pertanian ni kita tanam pokok-pokok lah, tanam buah ke, tanam sayur-sayuran ke, sumber makanan negara. Bidang ini juga menjanakan ekonomi negara. Kita dah tanam pokok-pokok, dah tanam sayur-sayur, buah-buah, kita pun jual. Kita import, kita bereksport ke luar negara, dapat menjanakan ekonomi negara, dapat bagi pendapatan kepada negara, dapat bagi duit lebih. Pelbagai inovasi telah dihasilkan dalam bidang pertanian. Inovasi ni contohnya yang drone tadi lah. Gunakan drone untuk tabur baja ataupun racun perosak. Pelbagai inovasi telah dihasilkan. Dan teknologi ini memudahkan kerja petani pada masa kini. Boleh jelas setakat ni tentang gurindam? Awak kena bezakan antara gurindam, syair, sajak, pantun. Semua empat tu ada lafaz dia masing-masing. Boleh jelas setakat ni? Kalau syair dan gurindam, lafaz dia kita nak baca macam kita menyanyi. Kalau pantun, kalau sajak, dia lain pula bunyi dia. Okey.
Macam apa? Kalau sajak ataupun pantun, contoh dia bunyi dia macam ni. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Itu cara kita melafazkan pantun ataupun sajak. Tapi kalau syair ataupun gurindam, bunyi dia lain. Syair ataupun gurindam, bunyi dia macam kita menyanyi. Okey, Muallim tunjukkan lagi kepada awak contoh dia. Ini satu contoh melafazkan gurindam. Ini tak, nama gurindam ini ialah gurindam 12. Okey, awak tengok kat depan ni. Muallim tunjukkan kepada awak. Ini maksudnya, ini lirik dia. Apabila banyak berlebih-lebihan suka. Ini gurindam Maya Karin. Itulah tanda. Best tak dia menyanyi, macam menyanyi gurindam. Hampirkan duka. Seramnya. Seram. Kenapa seram? Sebab ini cerita hantu. Pontianak Harum Sundar Malam. Patutlah. Best tak bunyi? Itulah asal berbuah bakti. Akhirat itu telah pun nyata. Kepada hati yang tidak utang. Ini tajuk gurindam. Gurindam 12 kini mohon berhenti. Itu gurindam ataupun syair. Itu cara kita melafazkan. Dia macam menyanyi. Boleh faham setakat ni? Boleh juga ya? Okey, kita pergi dengan tajuk kita yang terakhir. Muka surat 132. Ini Muallim nak jawab cara kita menjawab soalan pemahaman. Berdasarkan soalan ni. Ada 5 soalan. Jawapan dia semua ada dalam petikan ni. Awak hanya perlu kenal pasti sahaja. Mana satu jawapan dia. Okey, mari kita pergi satu per satu. Kita baca dulu petikan ini, kita fahami dulu petikan ini, baru kita boleh jawab soalan. Okey, alat semaian automatik. Alat semaian automatik. Alat semaian automatik inilah dalam gambar awak tengok ni. Alat semaian automatik. Zara, Dina dan Alif melawat ke pusat semaian milik Encik Harun. Di sana mereka telah melihat alat semaian automatik. Okey, mari kita tengok perbualan ni. Yang pertama, ini dipanggil petikan dialog. Tengok ada nama orang, dia pun bercakap. Lepas tu orang lain pula jawab. Ini dipanggil dialog. Okey, yang pertama Encik Harun yang bercakap. Selamat datang Alif, Dina dan Zara ke pusat semaian benih sayur-sayuran. Ini alat semaian yang baru sahaja pakcik beli. Alat ini ciptaan syarikat anak tempatan. Zara pun tanya, apakah kegunaan alat ini pakcik? Apakah kegunaan alat semaian ni? Encik Harun pun cakap, alat ini untuk memudahkan proses penyemaian biji benih. Okey, bawah tu pula Dina pula yang tanya. Dina tanya apa? Bagaimanakah alat ini berfungsi pakcik? Macam mana alat penyemaian biji benih ini berfungsi? Begini Dina, mula-mula masukkan biji benih ke dalam alat ini. Ni tengok gambar ni. Mula-mula masukkan dulu biji benih yang kecil-kecil tu, biji benih. Masukkan biji benih, tujuan dia untuk apa? Untuk meratakan biji benih. Biar semua dia berterabur kat depan tu. Kemudian letakkan alat ini di atas bekas semaian. Ni letakkan alat di atas bekas semaian. Biji benih akan diisikan secara serentak ke dalam bekas semaian. Itu yang dimasukkan. Lepas tu Alif pun kata, wah, kerja semaian akan menjadi lebih pantas. Lebih banyak biji benih dapat disemai. Jadi Encik Harim pun kata,
Betul alif, jumlah pengeluaran sayur-sayuran daripada kebun ini juga akan meningkat. Zara kata nanti bolehlah kita memetik sayur-sayuran di sini. Encik Harun kata boleh Zara, dan Zara pun kata terima kasih Pak Cik Harun. Okey, tengok dalam petikan awak ni. Okey, dekat bawah tu dia bagi ada 5 soalan bawah ni. Ada 5 soalan. Soalan yang pertama, siapakah yang mencipta alam semaya itu? Ada 5 soalan. Okey, daripada soalan-soalan ini, jawapan dia ada sahaja di dalam petikan ni. Ada je kat dalam ni. Awak hanya perlu kenal pasti saja. Jawapan ada je. Okey, jadi mari kita pergi satu persatu. Mari kita cuba jawab soalan ini bersama-sama. Okey, soalan yang pertama dia tanya, siapakah yang mencipta alat semaian itu? Siapa? Bila siapa ni manusia, siapa? Nama siapa tu? Yang menciptakan, tengok, yang menciptakan alat semaian itu. Jawapan dia ada dalam petikan ni. Awak hanya perlu cari je. Alat ini dicipta oleh syarikat anak tempatan. Syarikat anak tempatan. Ini jawapan dia, syarikat anak tempatan. Tetapi kalau awak tulis terus jawapan dia kat sini, awak tak boleh terus syarikat anak tempatan. Jawapan macam ni salah. Walaupun syarikat anak tempatan ini dia betul jawapan dia, tapi sebelum tulis jawapan yang penuh, awak kena salin dulu petikan dia. Contoh dia macam ni, yang dia bagi contoh ni. Awak kena salin dulu petikan ni. Tengok, jawapan dia syarikat anak tempatan. Ini jawapan dia. Tetapi, awak kena salin juga petikan yang penuh. Awak tak boleh terus tulis syarikat anak tempatan sahaja. Awak kena salin dulu petikan soalan dia. Petikan soalan ni, kata kunci dia, yang mencipta alat semaian itu. Jadi awak tulis jawapannya syarikat anak tempatan. Lepas tu awak salin balik petikan dia, yang mencipta alat semaian itu. Awak tak boleh terus tulis syarikat anak tempatan. Itu je, tak boleh. Kena salin dulu. Ataupun awak boleh gunakan yang mencipta alat semaian itu ialah syarikat anak tempatan. Itu maksud dia. Kita kena tulis dulu petikan soalan dia tu. Boleh jelas tak setakat ni? Okey, itu soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Apakah kegunaan alat semaian? Apakah kegunaan alat semaian? Okey, sebelum awak nak tulis jawapan, awak kena salin dulu petikan soalan dia. Awak kena tulis dulu. Kegunaan alat semaian adalah baru awak tulis jawapan dia. Apa jawapan dia? Tengok. Kegunaan, dia tanya kegunaan. Tengok kat sini bagi apakah kegunaan alat ini? Alat ini untuk memudahkan proses penyemaian benih. Itu jawapan dia. Jadi awak salin sahaja. Awak jangan tulis jawapan terus, awak kena salin dulu. Kegunaan alat semaian adalah untuk memudahkan proses penyemaian biji benih. Itu cara kita menjawab soalan pemahaman. Jawapan dia adalah untuk memudahkan proses penyemaian biji benih. Tetapi sebelum awak tulis jawapan, awak kena salin dulu petikan soalan ni. Kegunaan alat semaian, baru tulis jawapan dia adalah untuk memudahkan proses penyemaian biji benih. Ingat, jawapan ada sahaja dalam petikan. Awak hanya perlu cari sahaja. Okey, soalan yang ketiga. Nyatakan cara penggunaan alat semaian tersebut. Cara penggunaan alat semaian. Macam mana cara kita nak gunakan? Sebelum awak tulis jawapan, awak kena salin dulu kata kunci dia. Jadi kena tulis dulu. Cara penggunaan. Awak kena salin dulu. Cara penggunaan alat semaian. Apa cara dia? Jawapan dia yang mana jawapan dia? Bagaimanakah alat ini berfungsi? Mula-mula masukkan biji benih ke dalam alat ini. Tujuannya untuk meratakan biji benih, kemudian
letakkan alat ini di atas bekas semaian. Biji benih akan diisi secara serentak ke dalam bekas semaian. Itu jawapan dia. Tapi awak kena salin dulu petikan soalan dulu. Baru awak tulis jawapan dia. Jadi jawapan dia akan jadi macam ni. Akan jadi macam ni. Awak kena salin dulu petikan soalan ni. Cara penggunaan alat semaian. Cara penggunaan alat semaian tersebut ialah. Lepas tu baru dah masukkan jawapan dia semua ni. Itu cara kita menjawab soalan pemahaman. Boleh jelas setakat ni? Okey, soalan yang keempat dia tanya mengapakah? Bila mengapakah ni maksud dia nak tanya tentang sebab. Mengapakah? Mengapakah alat tersebut dikatakan dapat meningkatkan pengeluaran sayur? Jadi sebelum tulis jawapan, kena salin dulu petikan. Awak kena salin dulu petikan soalan tu. Alat tersebut dikatakan dapat meningkatkan pengeluaran sayur kerana. Kita gunakan kerana sebab apa? Dekat sini dia gunakan mengapa. Mengapa ni tanya sebab. Contoh dia, mengapakah awak tidak hadir ke sekolah? Sebab apa awak tak hadir? Kerana. Jadi awak kena salin dulu. Alat tersebut dikatakan dapat meningkatkan pengeluaran sayuran kerana. Kerana apa? Mana jawapan dia? Meningkat pengeluaran. Lebih banyak biji benih dapat. Ni kerja semaian menjadi lebih pantas, meningkatkan pengeluaran sayuran. Jadi jawapan dia lebih banyak biji benih dapat disemai. Jadi kita kena salin dulu petikan tu baru kita letak jawapan dia. Dad, come explore the site with me. I'm in first. Jadi barulah alat tersebut dipastikan. Main. Ya. Silakan. Jadi sebelum awak tulis jawapan, awak kena salin dulu petikan dia. Alat tersebut dikatakan dapat meningkatkan pengeluaran sayur. Salin dulu. Alat tersebut dikatakan dapat meningkatkan pengeluaran sayur kerana. Baru tulis jawapan dia. Ini jawapan dia. Lebih banyak biji benih dapat disemai. Dan soalan yang terakhir ialah. Pada pendapat kamu, bolehkah alat ini mengurangkan beban kerja manusia? Mengapa? Jawapan ada dalam petikan, awak cari je. Jadi sebelum kita tulis jawapan, kita mestilah salin dulu petikan. Pada pendapat kamu, kamu ni kita gantikan dengan saya. Pada pendapat saya, bolehkah tak perlu masukkan sebab katanya. Pada pendapat saya, alat ini mengurangkan beban kerja manusia kerana. Itu jawapan dia. Kerja semaian akan menjadi lebih pantas. Tetapi sebelum tulis jawapan dia, awak kena salin dulu petikan. Ini jawapan dia. Kerja semaian akan menjadi lebih pantas. Awak kena salin dulu petikan semua ni baru bagi jawapan dia. Pada pendapat kamu pangkal gantikan dengan saya. Pada pendapat saya, bolehkah ni jangan masukkan. Bolehkah ni kata tanya. Kata tanya tak boleh masukkan. Terus kepada alat ini boleh mengurangkan beban kerja manusia kerana kerja semaian akan menjadi lebih pantas. Ditanya mengapa. Itu cara kita menjawab soalan pemahaman. Okey, boleh jelas setakat ni? Ada siapa nak tanya soalan tak? Boleh jelas Sebelum kita tutup kelas kita hari ini, ada siapa nak tanya soalan? Boleh faham tentang gurindam dan juga cara menjawab soalan pemahaman? Semua jelas kalau tak tanya soalan boleh tanya. Okey, kalau tak ada soalan, setakat ini sahajalah kelas kita untuk pagi ini. Kita tutup kelas kita dengan baca doa wal as. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin. Okey, jumpa lagi kelas akan datang. Kerja rumah nanti Mu'allim akan bagi tahu dalam grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Good morning.